sambung kepada Fag'un. Fag'un tu ya. Ni yang lepas Fag'un. Fag'un. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adamana naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fag'un. Mimma yughfalu anhu kasiran. Di antara benda yang kerap kali orang lupa. Antara benda yang kerap dilupai. Antara orang yang kerap terlupa. Apa dia? Talwisus syaribi wal anfaqati biduhni inda aklil lahmi. Iaitu talwis, melumuri asyarib, mencelumuri asyarib, misai, wal anfaqati, dan juga anfaqah. Anfaqah ni bulu yang ada di bawah bibir. Bulu yang ada bawah bibir di atas daripada dagu. Ni apa namanya? Anfaqah. Bawah bibir, atas pada dagu. Itu namanya anfaqah. Jadi apa yang kerap dilupa adalah mencelumuri misai dan juga anfaqah biduhni dengan minyak inda aklil lahmi ketika makan daging. Ma'innahu ma'al ilmi, maka sesungguhnya perbuatan mencelumuri misai dan anfaqah ni, kalau seandainya dia fa'innahu, maka sesungguhnya kalau seandainya dibuat ma'al ilmi, bersama dengan tahu hukumnya haram, wat ta'ammud, dan dia bersengaja, dah tahu dah itu tak boleh, hukumnya haram, lepas tu dia buat secara bersengaja pula, maka dia haramun, maka itu dia dah buat benda yang haram, fihil fidyatu, dan di dalamnya itu perlu bayar fidyah, perlu bayar dam, ada kafaratnya, ada damnya, kalau seandainya dia secara sengaja dan tahu hukumnya haram. Ini atas pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan rambut itu adalah semuanya, bukan rambut kepala dengan janggut sahaja. Bukan rambut kepala dan janggut sahaja, tapi semua jenis bulu-buluan yang ada di tubuh. Ini ikut pendapat yang macam tu. Kalau pendapat yang mengatakan itu hanya yang diharamkan kita berminyak itu hanyalah rambut kepala dan juga janggut, maka ini terkecuali, tidak ada fidyah. Tidak ada fidyah dan tidak haram. Tapi kalau bagi ulama yang berpendapat bahwasanya rambut itu adalah maksudnya semua bulu-buluan di badan, itu kenalah macam tu. Kena seperti mana apa yang disebut oleh musannif kita. Jadi memang ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum bulu yang ada di badan kita ni. Adakah dianya ketika ihram itu hanya terhad kepada janggut dan rambut kepala sahaja, ataupun justru semua jenis rambut. Itu kan memang ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi pendapat yang paling kuat itu ya rambut kepala dengan rambut janggut sahaja, rambut kepala dengan janggut sahaja. Itu pendapat yang paling kuat. Tapi ada juga di antara para ulama seperti di dalam kitab Syarah Manhaj tu, Fathul Wahhab, Syekh Zakaria Al-Ansari, kemudian juga Imam Ramli dalam Dulajiyah misalnya tu kata bukan setakat rambut dengan janggut, tapi semua bulu-buluan yang ada di tubuh badan itu semuanya termasuk. Jadi memang ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Kalau tak silap tu ada 5 pendapat tentang masalah bulu-buluan ni. Adakah dia termasuk atau tidak termasuk dalam larangan ihram. Okey. Ini apa yang dinyatakan oleh beliau ini bagi pendapat yang menyatakan bahwasanya semua bulu-buluan itu adalah termasuk dalam larangan ihram, tidak terkecuali, tidak tertentu kepada rambut dengan janggut sahaja. Ini bagi pendapat yang
yang itu yang mentakmim, yang mentakmim semua jenis bulu-buluhan tadi. Kemudian intaha ini daripada kitab Nihayah, daripada kitab Nihayahnya Imam Ramli. Wala yahrumu, wala yahrumu, wala yahrumu dan tidak haram. Ini masalah yang lain pula nih. Wala yahrumu dan tidak haram dukhuluhu masuknya orang yang muhrim itu, masuknya orang yang berihram itu. Fi kaisin naum, dalam kaisin naum, kita sebut sleeping bag, sleeping bag, bag tidur. Wala yahrumu dukhuluhu fi kaisin naum dan tidak haram masuknya orang yang berihram itu dalam kaisin naum, sleeping bag, bag tidur. Jadi kan ada sleeping bag tu biasa orang pakai lah apa semua kan, kadang-kadang dia pakai kalau tidur tu guna sleeping bag. Tak haram masuk orang yang berihram itu dalam sleeping bag in lam yastur ra'sahu, dengan syarat dia itu tidak menutup akan kepalanya. Jadi semasa dia tidur tu kepala tak ditutup. Kan ada penutup kepalanya sleeping bag tu. Jadi kita tak tutup kepala pada ketika kita tidur. Izla yustamsaku inda qiyamihi, karena tidak kuat ketika mana bila bangun. Kalau seandainya kita bangun, ya karena kepalanya tidak ditutup, ya sleeping bag tadi akan terjatuh dengan sendirinya. Jadi tak ada masalah. Intaha daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Ba'syin, yaitu daripada kitab Bushral Karim. Kemudian masalah yang seterusnya, wayam bagi dan sepatutnya. Yang bagi ini kalau dalam istilah fiqh Syafi'iyah, sama ada hukumnya wajib ataupun hukumnya sunat. Sama ada hukumnya wajib ataupun sunat kalau disebut yang bagi itu. Wayam bagi dan sepatutnya, annaman ahrama, bahwasanya sesiapa yang berihram, sesiapa yang berihram, wa fi milkihi dan dalam kepemilikan dia, annaman ahrama sesiapa yang berihram dan dalam walhal dalam kepemilikan dia, baidu na'amin mazirun, ada telur binatang yang mazirun, yang rosak. Jadi misalnya mungkin dia ada punya telur ayam dan telur ayam tu pun dah rosak. Dia punya telur ayamnya dah rosak. Jadi dalam antara kepemilikan dia itu, antara harta yang dia miliki itu telur ayam yang dah rosak. Baidu na'amin mazirun au jildatu farwin, ataupun kulit binatang. Jadi di antara barang-barang yang dia miliki itu adalah antaranya mungkin telur ayam yang dah rosak ataupun kulit binatang. Annahu la yakhruju an milkihi, maka sesungguhnya apa yang dia miliki itu berupa kulit binatang. Kulit binatang ini maknanya dulu sebelumnya binatang tu mungkin boleh jadi ada binatang buruan kan. Boleh jadi binatang buruan lalu diambil kulitnya. Ataupun telur ni kan diperoleh daripada hasil berburu. Buru ayam ke apa, ayam hutan ke atau apa, dapat telurnya misalnya. Kan? Maka walaupun begitu keadaannya, annahu la yakhruju an milkihi. Barang yang dia miliki sebelum daripada berihram tadi itu, kemudian ketika dia berihram masih dalam kepemilikannya, annahu la yakhruju an milkihi. Maka barang itu tidak keluar daripada kepemilikan dia. Artinya dia masih tetap berhak dengan telur binatang yang rosak tadi itu, dia tetap masih berhak dengan kulit haiwan tadi saat ni. Annahu la yakhruju an milkihi, bahwasanya itu tidak keluar daripada hak kepemilikan dia. Kenapa? Li annahu jamad, karena dia adalah benda mati. Karena dia benda mati, bukan makhluk hidup. Bukan makhluk hidup. Kalau telur tu masih lagi segar, masih lagi fresh, bukan rosak, artinya dia masih ada kemungkinan untuk menetas. Itu tak dapatlah. Itu akan keluar daripada hak kepemilikan dia. Ataupun
binatang buruan itu sendiri dia tangkap misalnya kan, dalam kepemilikan dia ada binatang buruan misalnya, yang ditangkapnya sebelum dia berihram itu akan keluar daripada hak kepemilikan dia, karena masih hidup. Yang ini ceritanya karena sudah jadi benda mati, li'annahu jamad, karena ianya adalah benda mati maka tidak keluar daripada hak kepemilikannya. Kama yahilu, seperti mana halal, artinya halal boleh memakannya, lil muhrimi, oleh orang yang berihram. Jadi yang bagi di situ tuh artinya karena tidak keluar daripada hak kepemilikan, jadi yang bagi situ maksudnya dalam konteks ini adalah pendapat yang kuat, begitu. Kama yahilu, seperti mana halal lil muhrimi, bagi orang yang berihram. Bagi orang yang berihram, apa dia halal bagi orang yang berihram? Lahmu saydin, daging binatang buruan. Jadi dia makan daging binatang buruan, tapi binatang buruan yang macam mana? Lam yusad lahu, yang tidak diburu binatang buruan itu untuk dia. Jadi orang memburu binatang buruan, ditangkap lalu kemudian dimasak, tapi sebenarnya memburunya bukan untuk dia. Jadi itu bukan untuk dia memburunya. Wala dalla alaihi, dan dia juga tidak ada peranan untuk menunjuk dekat binatang buruan tadi. Dia tak ada tolong, tak ada apa. Dia tak ada terbabit langsung lah, bahasa ringkasnya dia langsung tak terbabit dengan perburuan binatang buruan tadi. Lalu kemudian binatang buruan itu dimasak dan dijamu dekat dia, halal dia untuk memakannya. Tak ada masalah. Intaha daripada kitab Kashful Hijab. Daripada Kashful Hijab. Jadi masalah. Masalatun. Masalah seterusnya. Halaka ra'sa muhrimin. Seseorang ini mencukur rambut yang ada di kepala orang yang berihram. Jadi seorang cukur rambut kepala orang yang berihram. Jadi dia punya sain dia ni tengah berihram, dia cukur rambutnya. Dia cukur rambut sain dia yang tengah berihram ni. Atau dia cukur rambut sesiapa. Lam yadkhul waqta tahallulihi, di mana orang berihram itu lam yadkhul waqta tahallulihi. Belum masuk lagi waktu untuk bertahallulnya. Dia tak masuk lagi waktu tahallulnya. Dia belum masuk waktu tahallulnya. Belum sepatutnya lagi dia bertahallul sama tahallul awal ke tahallul sani, tak lagi. Belum lagi. Haji pun tak siap lagi. Masih dekat Arafah misalnya kan dah. Lalu ada orang yang cukur rambut dia. Lalu ada orang cukur rambut dia ni, maka orang tu macam mana keadaannya? Halaka ra'sa muhrimin lam yadkhul waqta tahallulihi bi ghairi ikhtiyarihi, dengan tanpa pilihan dia. Dengan tanpa pilihan dia. Jadi tak ada pilihan. Artinya bukan dia yang suruh, tapi mungkin dia ditangkap lalu dicukur rambutnya. Mungkin macam tu. Ataupun keadaannya pada ketika itu misalnya apa? Misalnya tertidur, dia tengah tidur, tak khabar, tiba-tiba ada orang cukur rambut dia. Bighairi ikhtiyarihi, dengan tanpa pilihan dia. Walam yaqdiril muhrim ala dam'ihi, dan juga si muhrim ini dia tidak ada kuasa untuk menolaknya. Dia tak ada kuasa untuk menolaknya. Mungkin ya seperti tadi, dia ditangkap, lalu tiba-tiba ada orang mencukurnya. Ataupun dia tengah tertidur tak khabar, lalu tiba-tiba ada orang mencukurnya. Padahal dia tak masuk lagi waktu untuk bertahallul. Masih dekat padang Arafah, masih wukuf. Tiba-tiba ada orang yang cukur dia. Maka orang yang buat macam tu asima. Orang yang buat mencukur tu, orang yang mencukur tu hukumnya asima, berdosa. Walazimat hul fidyah, dan si pencukur itu lazim mestilah akan bayar fidyah. Kena dam pada ketika itu sebab dia cukur rambut orang lain yang belum waktu untuk bertahallul. Walil muhrimi, dan juga orang yang berihram itu boleh menuntutnya. Walil muhrimi mutalabatuhu, dan orang yang berihram itu berhak menuntutnya orang yang mencukur. Bi ikhrajiha, yang orang mencukur itu mengeluarkan bayaran dam. Mengeluarkan bayaran dam berkenaan. Jadi bukan sahaja dia bayar dam untuk apa? Untuk dirinya sendiri, tapi dia juga
membayarkan dam bagi pihak orang yang dia cukur. Itu jadi double lah maksudnya. Sebab muhrim itu berhak menuntut untuk mengeluarkannya. Kalau seandainya si orang yang berihram tu nak keluarkan sendiri itu tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau seandainya karena dia rasa dia terzalimi, rasa dia tak puas hati, dia pun tuntutlah si orang yang mencukur tu untuk bayarkan dia juga sekalipun, itu juga adalah dalam wewenang, dalam haknya si orang yang berihram. Sebab dia dicukur itu bukan kerana dia yang nak, bukan kerana dia yang suruh. Dia ni tak tahu-tahu kena cukur yang macam tu. Jadi dia berhak untuk menuntut. Okey. Fa in akhrajahal muhrimu biiznil haliki jazat wa illa fala. Tentang bayaran dam yang perlu dibayar oleh orang yang mencukur tu macam mana? Kalau seandainya si muhrim, si orang yang berihram itu mengeluarkannya, mengeluarkan bayaran dam tadi itu biiznil haliki, dengan keizinan si pencukur. Jadi kan si pencukur punya tanggungjawab untuk bayar dam kan. Ternyata kata si pencukur, tak apalah, aku je lah yang bayarkan. Kata si orang yang dicukur tu. Si pencukur mengizinkan, membenarkan, jazat, maka sah, boleh yang macam tu. Artinya sudah memadai si orang yang dicukur itu yang jelaskan damnya orang yang mencukur. Wa illa, kalau si pencukur tidak mahu, tidak membenarkan, kalau dia tidak membenarkan macam mana? Apalah, tidak memadai. Jadi si pencukur kena dia bayar dam sendiri. Si orang yang dicukur itu dia sama ada dia boleh tuntut ataupun dia nak bayar sendiri pun tak ada masalah. Tapi kalau si orang yang dicukur nak bayarkan orang yang mencukur, nak bayarkan dam orang yang mencukur, kalau ada keizinan, kebenaran daripada orang yang mencukur, tak apa. Okey, memadai. Kalau dia tak, orang yang mencukur tak membenarkan, maka tidak memadai. Qalahu fit tuhfati wan nihayah, ini dinyatakan dalam kitab Tuhfah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Imam Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Ini orang yang belum masuk waktu tahallul. Amma man dakhala waktu tahallulihi, tu tersilap tu, tahallulihi. Amma man dakhala waktu tahallulihi, tu tersilap cetak dalam ini ni. Amma man dakhala, adapun orang yang sudah masuk waktu tahallulnya, orang yang dah masuk waktu tahallulnya, yakni dia sudah buat 3 daripada 4. Dia sudah buat 3 daripada 4 kan dia dah boleh tahallul awal kan. Kalau dia dah buat 3 daripada 4 perkara, maka dia dah boleh tahallul awal. Itu maknanya dah masuk waktu tahallul. Amma man dakhala waktu tahallulihi, adapun orang yang sudah masuk waktu tahallulnya, fal ismu 'alal haliki, maka dosa itu adalah ke atas orang yang mencukur. Maka tanggungan dosa itu atas orang yang mencukur. Sama yang belum masuk waktu tahallul pun tanggungan dosanya atas orang yang mencukur juga. Tapi ada perbezaan sikit. Bi ghairi iznihi. Bi ghairi iznihi, yang mencukurnya tanpa kebenaran. Wala fidyata. Tapi bezanya walaupun sama-sama berdosa, tapi wala fidyata, tak ada bayaran fidyah. Kalau yang belum masuk waktu tahallul, itu selain berdosa juga kena bayar fidyah. Tapi kalau yang sudah masuk tahallul, kalau tak ada kebenaran daripada orang yang berihram tadi itu, maka berdosa sahaja, tapi tak ada bayaran fidyah, tak ada bayaran dam. Iz la tajibul fidyatu illa haisu lazimatil muhrim lau fa'ala binafsihi. Kerana tidak wajib bayaran fidyah itu melainkan ketika mana wajib ke atas, bayaran fidyah itu ke atas orang yang berihram. Sedangkan orang ini sudah masuk waktu tahallul, artinya tak ada masalah sudah bagi orang yang berihram. Maka kalau seandainya ada orang yang mencukur tanpa keizinan pun juga itu tidak ada bayaran fidyah pada ketika, walaupun daripada sudut hukum berdosa. Lau fa'ala binafsi, jika si orang yang berihram itu mencukur dengan dirinya sendiri.
Tak ada masalah. Dia tidak ada fidyah, sudah boleh bercukur dah pada ketika itu kan, tahallul awal kan. Qalahu, ini dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fi Hasyiatil Idah, dalam kitab Hasyiah Al-Idah, kitab Minahul Fattah. Kitab Minahul Fattah, Hasyiah Al-Idah, kitab manasiknya Imam Nawawi. Kemudian, wa hal yujzi'ul mahluku hina idzin an izalati sya'ril wajibi? Masalahnya kan dicukur tadi tu, kena cukur tadi tu. Maka adakah memadai sudah? Orang yang dicukur pada ketika itu tuh, pada ketika masuk waktu tahallulnya, tanpa ada kebenaran daripada dia, tiba-tiba ada orang main cukur sahaja, padahal dia tak membenarkan. Apakah yang pencukuran itu yang dicukur itu dah memadai daripada kewajiban untuk menanggalkan rambut yang wajib? Jadi kan kalau kita bercukur, kalau kita nak bertahallul, kita kena bercukur, sama ada kita dengan cara gunting sedikit ataupun kita kena cukur habis. Nah, apakah kalau ada orang yang main cukur kat kita, sedangkan kita tak ada membenarkan, walaupun sudah masuk waktu kita untuk bertahallul, maka apakah itu sudah memadai? Artinya kita tak payah bercukur lagi lepas tu? Maka jawapannya al-zahiru la. Al-zahir, kesimpulan daripada perbahasan para ulama, daripada teks-teks para ulama sebelum zaman musannif kita, beliau kata la, tidak memadai. Artinya kalau dicukur ya kena cukur semula lah. Macam tu, kena cukur semula. Sebab cukurnya tanpa keizinan dan tanpa kebenaran. La, kenapa? Li adamil izni, kerana ketiadaan izin, ketiadaan kebenaran, wal fi'li, dan juga perbuatan. Tiada izin dan tiada perbuatan. Si orang yang dicukur saja tak buat, dia tak bagi kebenaran, dan juga maknanya apa? Tak bagi juga itu diperbuat dekat diri dia. Akhirnya apa? Akhirnya ya tidak memadai. Ini kama fil wudu, seperti mana dalam masalah wudu. Masalah wudu pun begitu juga. Kalau kita membenarkan orang mewudukan kita, okey. Tapi kalau kita tak membenarkan, maka dikira sia-sialah perbuatan itu, artinya kena berwudu semula. Kemudian, faidatun. Nazam Ibnul Muqri' Dima'an Nusuk. Imam Ibnul Muqri' menulis syair tentang pembahagian dam-dam ketika pelaksanaan ibadah haji ini. Nazam Ibnul Muqri' Dima'an Nusuk. Imam Ibnul Muqri' menulis syair tentang darah-darah, maksudnya tentang bayaran dam-dam dalam ibadah haji dan umrah ini. Faqala, beliau berkata, apa kata beliau? Arba'atu dima'in. Arba'atu dima'in. Arba'atu dima'in pula. Arba'atun dima'u hajjin tuhsaru. Arba'atun, kata beliau. Ada 4 jenis. Arba'atun, ada 4 jenis. Dima'u hajjin. Dam-dam haji ini tuhsaru, dikira oleh para ulama, dihinggakan oleh para ulama, ada 4 jenis dam haji. Arba'atun dima'u hajjin tuhsaru. 4 jenis dam haji yang dihinggakan oleh para ulama, yang dikira oleh para ulama. Jadi dam haji ini ada 4 jenis. Dam haji ada 4 jenis. Apa dia? Fal awwalu, jenis yang pertama, al-murattabul muqaddaru. Al-murattabul muqaddaru, yang diwajibkan secara tertib, bersusun. Al-muqaddaru, dan ditentukan nilainya. Jadi sudahnya kena bersusun, ditentukan pula nilainya. Artinya dia tak boleh berpindah kepada yang lain, melainkan ketika dia tak mampu. Dia tak, jadi maksudnya murattab ni bersusun, maksudnya kalau kita, selagi mana kita mampu, kita tak boleh berpindah kepada pilihan yang kedua. Mampu pilihan yang kedua, tak boleh berpindah pada pilihan yang ketiga. Sebab dia murattab, bersusun. Selama mana mampu, kena buat dahulu. Kalau tak mampu, barulah boleh berpindah. Al-muqaddaru, yang sudah ditentukan dengan qadarnya. Jadi kalau puasa, ada berapa hari kena puasa. Kalau sembelih, apa yang mesti kena sembelih, unta ke, kambing ke, atau apa. Itu dah ditentukan qadarnya. Jadi mesti mengikut susunan,
Tak boleh sewenang-wenangnya kemudian kita tukar dengan yang lain. Begitu. Apa-apa je yang pelanggaran yang akan kena bayar dam, atau apa-apa saja perbuatan yang perlu bayar dam yang murattab muqaddar ini. Yang pertama, ni silap cetak pula dah. Tamattu'un. Yang pertama tamattu'un. Tamattu', haji tamattu'. Haji tamattu' dia kena apa? Kena bayar damnya murattab muqaddar. Tamattu'un. Tamattu'. Tamattu' ni tu tumna'u di situ. Sebenarnya bukan tumna'u tapi tamattu'un. Haji tamattu'. Haji tamattu' dia damnya murattab muqaddar. Tak boleh nak terus puasa 10 hari. Tak boleh. Dia kena bayar apa? Bayar sembelih dulu. Sembelih kambing dulu. Kalau tak mampu sembelih kambing, barulah berpindah kepada puasa kan macam tu. Tamattu'un. Itu yang pertama tamattu'. Kemudian pautun. Pautun ni terlepas wukuf. Terlepas wukuf. Jadi dia tak ikut wukuf dekat padang Arafah. Pada masa yang ditentukan dia tak boleh macam sekarang ni kan apa nama? Ada orang-orang yang tak boleh masuk Arafah, hanya tak boleh wukuf lah. Terlepas wukuf. Kemudian wahajjun kurina. Wahajjun kurina pun juga dia itu apa? Dia itu membuat haji kiran. Haji kiran menggabungkan haji dan umrah dalam satu perbuatan. Hajjun kurina menggabungkan haji dan umrah. Buat haji kiran pun juga kena bayar dam juga. Kemudian seterusnya watar kuramyin meninggalkan melontar jamrah pun juga damnya murattab muqaddar. Wal mabiti biminan dan juga meninggalkan mabit di Mina, damnya juga murattab muqaddar. Kemudian watar kuhul miqata, meninggalkan miqat. Dia tidak berhaji daripada miqat yang ditentukan. Dia tidak berihram haji itu daripada miqat yang ditentukan. Maka dia pun kena juga bayar damnya murattab muqaddar. Wal Musdalifah, dan juga dia tidak mabit di Musdalifah pun juga damnya murattab muqaddar. Kemudian aulam yuwadda', tidak buat tawaf wada'. Tidak buat tawaf wada' ketika nak meninggalkan Mekah, dia tidak buat tawaf wada'. Maka damnya pun juga murattab muqaddar. Au kamasyin akhlafah, atau berjalan yang tertinggal. Yakni tidak bersama rombongan. Maksudnya tidak bersama rombongan, tertinggal ni apa? Ya, sebab dia apa? Dia tertinggal hanya tergesa-gesa tak buat haji wada. Tak buat haji wada, tak buat tawaf wada. Itu maksudnya. Nadhiruhu, maka nadhiruhu dia kena bayar dam. Nadhiruhu tu dia mesti bayar dam. Dia mesti bayar dam. Kemudian kalau seandainya dia tak boleh bayar dam, yasumu indaman faqat. Kalau seandainya tak boleh bayar dam, yasumu dia puasa. Dia puasa. Yasumu dia puasa indaman faqat, seandainya dam itu dia tiada. Artinya tak mampu bayar dam. Jadi kewajipannya pertama naziruhu. Naziruhu dia kena nazir itu asal mana nazir itu nazar, maksudnya dia wajib bayar dam. Naziruhu maksudnya wajib bayar dam. Dam berupa sembelih kambing tadi kan. Kemudian kalau dia tak mampu, yasumu indaman faqad, dan dia puasa jika seandainya dam itu faqad, dia tak dapat, maksudnya dia tak mampu nak bayar dam, maka kena puasa. Berapa hari? Salasatam fihi wa sab'an fil balad. Puasa 10 hari, 3 hari di tanah haram di Mekah, wa sab'an dan 7 ketika dia dah balik ke tempat tinggalnya, ke kampung halamannya. Itu dia. Kemudian itu jenis yang pertama yang murattab muqaddar. Jadi kalau tak mampu baru boleh diganti.
Kemudian muqaddar dan ditentukan qadarnya. Apa dia yang dibayarkan tu apa, dah tertentu dah qadarnya. Kemudian yang kedua, wasani tartibun wa ta'dil. Yang keduanya tartibun wa ta'dilun. Warat. Yang kedua adalah dam jenis tartib dan ta'dil. Tartib artinya bersusun. Bersusun kalau tak mampu baru boleh pergi ke tempat yang, baru boleh pergi ke jenis dam yang lain. Begitu. Jadi tartib bersusun, wa ta'dil, dan boleh ta'dil, boleh ditukar, boleh diganti. Boleh diganti maksudnya kalau seandainya misalnya tak dapat kambing, boleh diganti dengan yang senilai dengan kambing. Begitu. Kalau tak dapat unta, boleh diganti dengan yang senilai dengan unta. Tapi mesti kena tartib. Hanya tak mampu, baru boleh ganti. Wasani tartibun wa ta'dilun. Iaitu tartib, bersusun, artinya kalau tak mampu baru boleh berpindah. Selagi mana mampu, kena buat yang pertama dulu. Wa ta'dilun, tapi boleh berganti, artinya boleh diganti dengan yang senilai. Artinya tidak muqaddar, tidak ditentukan secara langsung direct oleh syarak. Kalau yang di atas tadi kan dah ditentukan direct oleh syarak, kalau tak mampu sembelih kena puasa 10 hari. Kan? Yang ini tidak. Tak mampu sembelih, boleh tukar dengan apa? Dengan puasa. Boleh tukar dengan yang senilai dengan apa yang nak kita sembelih. Misalnya nak kena sembelih unta, tapi tak mampu nak sembelih unta sebab kita tak ada atau apa, boleh tukar yang senilai dengan unta, misalnya sembelih lembu. Lembu tak ada, boleh tukar dengan yang senil dengan lembu, misalnya 7 ekor kambing. Tak apa, tak ada 7 ekor kambing, boleh tukar juga nanti dengan apa? Dengan bersedekah yang senilai dengan harga seekor unta. Itu namanya ta'dil. Itu namanya ta'dil. Wasani tartibun wa ta'dil. Boleh. Yang kedua ada jenis damnya, jenis dam tartib dan juga ta'dil. Tartib, yang kena bersusun, tak mampu baru boleh tukar. Wa ta'dil, itu dengan penilaian yang harga yang senilai. Itu mana warada fi muhsarin, ianya berlaku pada orang yang muhsar. Orang yang terhalang tak boleh untuk menunaikan haji misalnya, atau dihalang kerana tak ada visa haji, tak boleh masuk wukuf dekat Padang Arafah misalnya. Itu dikira sebagai muhsar. Dalam kes fi muhsar, orang yang terhalang. Wawat'i hajin in fasad, dan juga dalam watak, dalam bersetubuh orang yang tengah haji itu in fasad, jika persetubuhan tadi merosakkan ibadah haji. Bila persetubuhan itu merosakkan ibadah haji, ketika mana persetubuhan dilakukan sebelum tahallul awal, itu akan merosakkan ibadah haji. Ibadah hajinya jadi batal, kemudian dia kena bayar dam, dan seterusnya kena qada secepatnya. Dia tak boleh bertangguh untuk mengqada hajinya tu. Dia artinya tahun hadapan dia kena pergi pula. Macam tu. Itu orang yang wati haji bersetubuh ketika haji in fasad, jika persetubuhan itu ada persetubuhan yang merosakkan haji, ada yang tidak merosakkan haji. Yang merosakkan haji itu persetubuhan sebelum tahallul awal. Dan yang kedua, persetubuhan yang istilah dalam mazhab Syafi'i, watak kabir. Maksudnya benda tu masuk dalam benda tu. Alat sulit lelaki masuk dalam alat sulit perempuan. Itu namanya watak kabir. Merosakkan haji, membatalkan haji, dan akan kena bayar dam. Kemudian ada juga yang disebut dengan watak sagir. Watak sagir ni kalau seandainya berlaku sebelum tahallul awal, dia tak sampai batal haji. Misalnya dia macam apa? Dia buat macam apa, bercumbu, bercium, apa segala macam tu, disebut watak sagir. Artinya bukan hubungan yang itulah. Tapi mengarah ke sana, menghala ke sana, tapi tak sampai masuk. Itu
watak sagir tidak membatalkan haji, tapi akan kena bayar dam juga, nanti akan ada keterangannya di bawah, di syair yang di bawahnya. Ini yang dia akan bayar tartib dan ta'dil nih pada satu, pada orang yang diihsal, orang yang terhalang, tersekat, tak boleh menunaikan haji, ataupun dan juga pada orang yang melakukan watak, melakukan hubungan persetubuhan, jika seandainya hubungan persetubuhan sampai membatalkan haji, sampai merosakkan haji, yaitu watak kabir istilahnya, persetubuhan antara alat sulit lelaki dengan alat sulit perempuan tadi. Kemudian seterusnya bawahnya lagi, belum habis lagi syairnya. In lam yajid. Nah, kalau seandainya dia tak dapatkan, dendaannya itu ada seekor unta. Kalau seandainya tak dapat, qawwamahu. Dia akan nilaikan. Unta itu akan dinilaikan. Berapa harga unta? Katakanlah misalnya harga unta 10.000. Maka yang duit 10.000 itu, summa ishtara bihi ta'aman. Kemudian dia dia belikan dengan duit 10.000 tadi, dengan nilaian harga unta. Katakanlah harga unta tadi 10.000 kan. Dia belikan dengan duit yang 10.000 tadi, ta'aman, makanan, tu'matan lil fuqara, untuk dia beri makan ke dekat orang fakir. Jadi dapat berapa? 10.000 dapat berapa mud misalnya. Dibagilah, nanti diagihkan dekat orang fakir. Katakanlah misalnya satu mud itu 4, satu mud itu katakanlah sebanyak RM4 misalnya. Katakanlah harganya RM4 lah. Satu mud RM4. Jadi 10.000 kita kita bahagikan RM4, dapatnya dalam 2.500 mud. Jadi 2.500 mud itu kita agihkan dekat fakir miskin. Dekat fakir miskin pada ketika itu, untuk bayaran dam tadi tu, untuk bayaran dam ihsar ataupun dam watak, watak yang merosakkan haji. Kita akan agihkan dekat fakir miskin. Satu unta tadi tu dinilaikan berapa harganya, 10.000 misalnya. 10.000 tadi dibahagikan kepada dibelikan kepada makanannya, diagihkan kepada fakir miskin. Tuh. Summa li ajzin, tapi kemudian kalau dia tak mampu juga, unta tak mampu, nak beli makanan pun juga tak mampu, beli barang makanan pun tak mampu. Summa li ajzin, dia tak mampu juga, adlu dzaka sauma, maka gantinya adalah sauma, puasa. Adlu dzaka, ganti yang demikian itu, ganti makanan tadi itu adalah puasa. A'ni bihi, aku maksud dengan puasa itu, an kulli muddin yauman, yaitu setiap satu mud gantinya satu hari. Jadi katakanlah tadi harga unta 10.000. Kemudian maka 10.000 ini kemudiannya dibelikan makanan, katakanlah beras, satu mudnya adalah 4 RM, maka 10.000 RM, 10.000 ya, dibahagikan 4, maknanya Pak 250 mud. Betul lah 250 mud, dapat 250 mud. Makna kalau tak mampu bayar 250 mud tadi tu, dia kena puasa gantinya. Berapa? Setiap mud itu 1 hari. Maknanya dia kena puasa 250 hari. Macam tu. Jadi dia tak boleh nak terus pindah ke puasa tu, melainkan kalau dia tak mampu bayar unta, tak mampu sembelih unta. Tak mampu sembelih unta, barulah tukar dengan bagi makan fakir miskin sejumlah nilai unta. Tak mampu bagi makan fakir miskin sejumlah nilai unta, barulah dia dia ganti dengan puasa senilai dengan bilangan yang tadi itu. Itu dia. Itu jenis yang kedua. Jenis yang kedua tartib ta'dil. Wasalisu, jenis yang ketiga, takhyir wa ta'dil. Wasalisu takhyiru wa ta'dilu fi soidin wa asjarim bila takallufi. Nih. Wasalisu, yang ketiganya, jenis dam yang ketiga, Pak, at-takhyir wa ta'dil. Dia boleh memilih
dan juga boleh diganti. Boleh memilih dan boleh diganti. Artinya dia tak nak sembelih, tak apa, boleh ganti dengan puasa. Dia tak nak, dia tak nak puasa, boleh ganti dengan bagi makan pakai miskin. Tak ada masalah. Boleh pilih mana-mana. Sama ada dia nak puasa ke, nak bagi makan pakai miskin ke, atau nak sembelih binatang ke. Tak ada masalah. Wasalisu at-takhyir, itu namanya takhyir. Wat ta'dil, dan juga boleh berganti. Fi soidin, ini dalam masa pelanggaran soidin, memburu binatang buruan atau jadi penunjuk kepada binatang buruan, tu soidin pada masalah binatang buruan. Wa asjarin, memotong pokok, motong pokok pun juga dendanya, damnya itu ada jenis takhyir dan ta'dil. Ini bila takallupin. Bila takallupin maksudnya dia potong itu pokok, dia buru itu binatang buruan, bila takalluf, artinya tak ada paksaan, artinya dia memang saja dia nak buat. Dia nak buat lagu tu, tak ada siapa-siapa yang memaksa dia atau apa kan. Memang dia saja nak buru binatang buruan, memang dia saja nak potong. Bukan kerana dia terpaksa atau apa, tidak. Tapi kerana memang kehendak dirinya sendiri. Memang kehendak dirinya sendiri. Maka dendanya dah takhyir dan ta'dil. Kalau dia terpaksa tu kan lain perbincangan lagi. Dan sudah ada perbincangannya sebelum ini. Kalau seandainya dia dipaksa kan, diugut atau apa, tu adalah perbincangannya sebelum ni. Macam mana dia tidak kena, walau tidak kena dam atau apa, kan adalah perbincangannya sebelum ni. Maka orang yang macam ni, yang dia memburu binatang buruan, yang memotong pokok dengan secara sengaja ni, in syi'ta, jika dia nak, fazbah, silahkan dia boleh menyembelih binatang sembelihan untuk bayaran dam dia. Au fa'adil, ataupun dia fa'adil, dia ganti, dia tukar. Mislama uddilat fi surati ma taqaddama, dengan seumpama apa yang diganti pada contoh yang terdahulu. Maksudnya, dia boleh ganti kalau dia tak nak sembelih binatang dam, tak nak sembelih dam, tak nak bayar dam, tak nak sembelih dam, maka bayaran dam dia dengan cara nilaikan berapa. Satu ekor kambing katalah harganya 1,000 riyal misalnya. Maka 1,000 riyal tu, dia akan belikan makanan, kemudian diagihkan dekat fakir miskin. Dapat berapa mud misalnya, empat riyal satu mud misalnya, maka 1,000 bagi 4, 1,000 bahagi 4 dapat 250. 1,000 bagi 4 dapat 250, maka 250 itulah yang dia akan agihkan. Macam tu. 250 mud itu yang akan dia agihkan. Maknanya yang 10,000 tadi, 10,000 bahagi 4, 2,500 lah. 2,500 kira-kira tadi tu. Jadi seperti itu. Au fa'adil, ataupun dia ganti mislama uddilat, seperti mana yang diganti pada contoh yang terdahulu. Jadi katakanlah dia bayar dam, tak nak bayar dam 1,000, maka dia tak nak bayar dam kambing, maka dia ganti dengan 1,000 RM. 1,000 RM itu dibelikannya makanan, satu makanannya itu maka diagihkan dekat fakir miskin. Katakanlah dapat 250 mud. Dapat 250 mud, maka 250 mud itu diagihkan dekat fakir miskin. Itu contoh saja. Kalau dia tak nak ganti dengan mengagihkan makanan, ya silahkan, boleh dengan puasa. Itu pilihan dia, terserah dia. Itu namanya takhyir dan ta'dil. Kemudian selepasnya itu jenis yang ketiga. Jenis yang keempat pula, wa khayyiran wa qaddiran. Takhyir dan takdir. Dia boleh memilih, tapi dengan bilangannya sudah ditentukan oleh syarak. Pirabi'i, pada jenis dam yang keempat ini. Dia boleh memilih, tapi dengan bilangannya sudah ditentukan oleh syarak. Fazbahu, maka sembelihlah binatang sembelihan sebagai bayaran dam. Atau kalau tak nak, aujud atau derma, atau sumbanglah atau mendermaklah, aujud atau
menderma, menyumbang, bersedekah. Aujud bisalasi asuin. Nah, tu aduin silap pula tu. Bisalasi asuin. Atau mendermalah 3 sok. Menderma 3 sok. Menderma 3 gantang. Jadi, kalau dia nak sembelih, ya silahkan sembelih. Kalau tak nak sembelih, maka dah ditentukan. Berapa bayarannya, iaitu 3 gantang. Sedekah 3 gantang. Jadi kalau yang di atas tadi itu kan, kalau dia tak nak sembelih, nilaikan berapa harga binatang yang nak disembelih, yang dia tak nak tu, nilaikan berapa harganya, baru dibelikan makanan, baru disedekahkan. Yang ini tidak. Kalau tak nak sembelih, okey, kamu sedekah dan sudah ditentukan berapa 3 gantang. Jadi tidak mengikut dengan nilai harga binatang yang nak disembelih itu. Tapi sudah ditentukan oleh syarak, iaitu 3 gantang. Lisyaksi, setiap seorang asnaf yang dia bagi itu dapat nisfun, setengah gantang. Lisyaksi nisfun, setengah gantang. Atau kalau tak nak dia bagi makan, tak nak bagi barang makanan, au pasum salasan, atau dia nak puasa 3 hari, silahkan dia puasa 3 hari pun tak ada masalah juga. Itu pelanggaran yang macam mana tu? Tajtassu, ini tajtastu majtasas tahu ijtisasan. Ini pelanggaran yang macam ni, kalau dia tak nak menyembelih, silahkan dia bayar memilih, silahkan dia pilih sama ada dia nak bayar makanan 3 gantang ataupun dia puasa 3 hari. Ini berlaku apa? Tajtassu, ini berlaku pada pelanggaran tajtassu majtasas tahu jtisasan. Ini pada apa yang kau tanggalkan. Tajtassu majtasas. Susah pula bacanya. Tajtassu majtasas tahu ijtisasan. Tajtassu, engkau tanggalkan. Ini berlaku pada pelanggaran yang engkau tanggalkan, barang yang engkau tanggalkan dengan sebenar-benar penanggalan. Artinya dia lakukan dengan secara sengaja, tahu hukumnya haram, maka dibuat juga oleh dia. Itu maksudnya tajtassu majtasas tahu ijtisasan. Engkau tanggalkan apa yang kau tanggalkan dengan sebenar-benar penanggalan. Apa dia? Masalah apa? Fil halqi, dalam masalah mencukur rambut. Dia menanggalkan bulu-buluan. Ketika dia tengah berihram, dia sengaja menanggalkan bulu-buluan. Wal qalmi, dan juga memotong kuku. Walubsi duhnin, memakai minyak. Tibin, memakai minyak wangi. Watakbilin, mencium istri. Wawat in sunni, dan jima ringan. Sunni itu jenis watak yang kedua. Watak yang kedua, watak sagir atau persetubuhan yang ringan. Persetubuhan yang ringan iaitu yang tidak masuk alat sulit lelaki ke dalam alat sulit perempuan. Itu namanya wat'in sunni atau watak sagir. Watak yang kedua, maksudnya watak yang kedua ni watak yang ringan. Persetubuhan yang ringan. Yang tidak sampai membatalkan haji. Yang tidak sampai merosakkan haji. Au baina tahallulai zawi ihramin, ataupun watak itu, walaupun wataknya itu jenis yang watak berat, tapi dilakukan baina tahallulai zawi ihramin, di antara 2 tahallul orang yang berihram. Jadi kan orang yang sudah tahallul awal kan dia halal semua perkara, melainkan jima, melainkan bersetubuh. Jadi kalau seandainya dia bersetubuh, hajinya rosak ke tidak? Tak rosak. Tapi kena bayar dam. Kena bayar dam seperti mana yang disebut tadi tu. Ini ada khilaf sebenarnya di kalangan para ulama. Orang yang jima antara tahallul awal dan tahallul sani. Jadi dia dah tahallul awal tapi belum tahallul sani. Kan masih terlarang untuk jima, bersetubuh. Maka pada ketika itu dia buat juga.
Macam mana? Berapa bayaran dam dia? Ni ulama ada khilaf sebenarnya kat sini. Ada setengah-setengah pendapat kata kena bayar seekor unta juga. Kena bayar. Cuma bezanya dengan yang watak kabir itu, dia tak batal lah hajinya. Hajinya tak batal, tapi kena bayar damnya seekor unta. Kalau tak mampu seekor unta, kalau dia tak nak seekor unta, boleh ganti dengan seekor lembu. Atau boleh ganti dengan 7 ekor kambing. Atau dia ganti dengan yang senilai dengan seekor unta tadi tu, dengan jumlah bilangan makanan yang disedekahkan atau dengan jumlah bilangan puasa yang dia kena puasa. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, seperti mana yang tersebut di sini, dia sembelih kambing ataupun dia puasa 3 hari ataupun dia bayar sedekah kepada asnaf 3 gantang atau setiap 3 gantang untuk 6 orang. Maknanya setiap seorang dapat setengah gantang. Au baina tahallulai zawi ihramin, atau di antara 2 tahallul orang yang berihram, iaitu di antara tahallul awal dan tahallul sani, lalu dia terwatak orang rumah dia. Itu dia. Hadhi, inilah dia dima'ul haji bitamami, inilah dia dam haji secara sempurna. Tadi ada 4 bahagian. Ada 4 jenis dam-dam haji. Wahasilu ma zakarahu, dan kesimpulan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Muqri ini, anna dima al-haji, sesungguhnya dam-dam haji itu imma alat tartib, ada kalanya dia itu tartib bersusun. Hanya kalau kita tak mampu baru boleh berpindah. Aw alat takhyir, atau ada juga atau sama ada dia alat takhyir, boleh memilih. Boleh memilih dia berpindah ataupun sekejap saya. Tak ingat nak tutup. Ataupun dia itu alat takhyir, ataupun dia boleh memilih, dia boleh pilih daripada 3 pilihan tu, dia boleh pilih salah satunya, walaupun dia mampu ke tak mampu ke tak kisah, boleh memilih. Kemudian wa kullun minhuma, dan setiap satu daripada tartib dan takhyir ini imma muqaddarun, ada kalanya yang sudah ditentukan oleh syarak. Dah ditentukan oleh syarak artinya nilai dia dah ditentukan oleh syarak. Misalnya kalau tak mampu bayar unta, maka kena puasa. Tak mampu bayar dam, maka kena puasa misalnya. Itu dah ditentukan oleh syarak, namanya imma muqaddarun, dah ditentukan oleh syarak. Artinya pilihannya hanya terhad kepada yang ditentukan oleh syarak saja. Tak boleh kita nak memandai-mandai, ganti dengan nilaiannya, tak boleh. Mesti kena ikut dengan apa yang ditentukan oleh syarak. Au muaddalun, atau boleh diganti. Boleh diganti artinya apa? Nilaiannya tak ditentukan oleh syarak, dia mengikut kepada nilaian semasa. Nilaian semasa. Jadi harga unta semasa berapa, maka boleh diganti dengan harga unta semasa. Tidak mesti dengan dengan bilangan tertentu, tidak mesti, tapi ada mengikut pergerakan harga semasa. Muaddal boleh diganti dengan yang senilai. Kalau muqaddar tu dah ditentukan oleh syarak. Wa ma'nal murattab, dan maksud daripada murattab, ma la yajuzul udulu anhu ila ghairi ma'al qudrati alaih, yaitu adalah sesuatu yang tidak harus kita berpindah daripadanya kepada yang lain bersama dengan kita mampu. Artinya selagi mana mampu kena buat. Kalau tak mampu baru boleh pindah. Wal mukhayyaru, yang mukhayyar pula, yang boleh memilih, yang dipilih pula, ma yajuzu, apa yang boleh kita berpindah walaupun kita mampu, kita boleh je pindah kepada yang lain, pilihan yang lain. Wal muqaddaru, kemudian yang muqaddar pula, apa dia yang muqaddar? Ma qaddara syari'u badalahu bi syai'in mahdud, yaitu sesuatu yang sudah ditentukan oleh syarak sebagai gantinya dengan sesuatu yang mahdud, yang tertentu sudah. Misalnya tadi tak nak bayar tak nak bayar dam dengan cara menyembelih, maka syarak kata engkau kena puasa 3 hari, engkau kena sedekah 3 gantang. Itu kan syarak dah menentukan jumlahnya. Itu namanya muqaddar.
Wal ma'dul ma umira fihi bit taqdiri wal udul ila ghairihi, iaitu sesuatu yang diperintahkan bayaran dam tadi itu dengan cara mengira, menghitung dan memindahkan kepada yang senilai, benda yang lain yang senilai. Jadi seperti tadi, tak nak sembelih, okey, tak apa, boleh engkau nilaikan berapa tu harga yang kau nak sembelih, yang kau tak nak tu engkau nilaikan. Kemudian kata syarak, engkau sedekahlah dengan nilaian itu. Itu namanya mu'addal, ma'dul. Fatartib wa takhyir la yajtami'an. Maka tartib dan takhir itu tidak akan terhimpun. Sebab kalau dia tidak tartib, ya takhir. Kalau tidak takhir, ya tartib. Wa kadza takdir wa ta'dil, dan demikian juga takdir dan ta'dil pun juga tidak akan terhimpun. Sebab takdir itu dari ditentukan syarak, ta'dil pula itu mengikut nilaian semasa. Intaha. Mas'alatu shin al-ashkhar. Afakiyun. Afaki ini adalah orang penduduk di luar Mekah. Orang luar daripada Mekah disebut dengan afaki. Yang tidak mustautin dekat Mekah. Ini afaki namanya. I'tamara fi ghairi ashhuril haji. Dia berumrah pada selain bulan haji. Orang yang bukan orang Mekah ni berumrah pada selain bulan haji. Summa tamara fiha aidan. Kemudian berumrah juga dia di dalam bulan haji. Tuh. Jadi dalam setahun ni dia selain bulan haji dia berumrah, pada bulan haji pun dia berumrah. Katakanlah tahun 1446 ni, bulan Rejab dia berumrah. Lepas tu bulan Zulhijjah pun, bulan Zulqa'dah pun dia berumrah misalnya. Bulan Rejab bukan bulan haji. Bulan Zulqa'dah bulan haji. Jadi bukan bulan haji dia umrah, pas bulan haji pun dia juga umrah. Kemudian summa hajja min amihi. Kemudian pada tahun itu juga dia berhaji. Jadi umrah yang pertama katalah bulan Rajab. Kemudian umrah yang kedua bulan Zulqa'dah. Kemudian masa bulan Zulhijjah, dia pun juga pergi berhaji bulan Zulhijjah. Nih duitnya banyak sangat. Pergi Mekah tu dah macam pergi KB ya. Jadi gi mari. Okey. Maka orang ni macam mana? Lazimahu damut tamattu. Lazimlah ke atas dia oleh dam haji tamattu. Lazimlah, mestilah dia bayar dam tamattu. Sawa'un kana al-ihramu bil umrati bi qurbi Makkah am la. Sama ada dia berihram umrah itu dia berhampiran dengan Mekah ataupun tidak. Jadi miqat umrahnya dia tu sama ada itu adnal hilli ke ataupun di miqat di miqat yang jauh daripada adnal hilli ke, tak kisah. Jadi tak kisah mana-mana miqat umrah dia, sama ada yang berhampiran dengan Mekah ke atau yang tidak berhampiran dengan Mekah ke, tetap kena bayar dam tamattu. Jawazal miqata muridan lin nusuki amla alal mu'tamad. Sama ada dia melangkaui miqat karena dia nak pergi berhaji ataupun tidak, itu pun juga tetap kena bayar dam tamattu. Alal mu'tamad, mengikut pendapat mu'tamad. Kenapa? Irsyagtu adamihi al-istitan bil fi'li la bin niyati halal ihram. Kerana syarat tiada dam tamattu itu adalah al-istitanu bil fi'li. Mustautin di Mekah dengan perbuatan dia. Artinya dia memang betul-betul mustautin dekat Mekah. Bukan hanya sekadar berniat mustautin ketika dia ihram. Jadi mesti memang betul-betul kena mustautin, kena duduk dekat Mekah. Bukan hanya sekadar niat sahaja ketika berihram, niat nak mustautin di Mekah ketika berihram, tidak. Tapi mesti dengan betul-betul dia itu duduk di Mekah. Barulah dia tidak dikenakan dam tamattu. Jadi misalnya apa? Misalnya ya seperti orang yang buat haji ifrad kan. Orang yang buat haji ifrad, dia tidak kena dam tamattu. Dia tidak kena dam tamattu sebab dia ketika dia ihram haji itu dia terus nak duduk Mekah kan. Dia terus nak duduk Mekah. Seperti itu.
Sehinggalah sampai selesai pelaksanaan haji. Tapi orang yang artinya kalau seandainya orang itu sebelumnya masa bulan Rejab dia dah berumrah, tak ada masalah. Tiada masalah. Sebab apa? Sebab ketika dia nak pergi haji itu, ketika dia berihram untuk haji itu, dia sudah ada niat untuk duduk di Mekah pada ketika itu. Jadi syarat haji orang yang haji tamattu ini kan mendahulukan umrah sebelum haji. Mendahulukan umrah sebelum haji. Jadi syaratnya umrah tu dibuat pada bulan haji, kemudian dia terus berhaji pada itu tahun. Kalau seandainya umrah tu bukan bulan haji, lepas tu nanti pada musim haji dia buat hajinya haji ifrad, ya tidak ada kena dam tamattu lah, sebab umrahnya bukan bulan haji. Isyartu adami, karena syarat tiada bayar dam tamattu bagi orang yang mustautin di Mekah itulah al-istaitanu bil fi'li. Dia mustautin dengan perbuatan, bukan hanya sekadar niat ketika dia berihram. Okey, titik. Walau ahrama afakiyun bi umratin fi ashhurihi. Ni masalah juga. Dan jika seandainya berihram oleh orang yang berihram tadi afaki yang berihram, orang luar Mekah yang berihram dengan ihram umrah fi ashhurihi pada musim haji. Jadi pada bulan haji, pada musim haji dia berihram dengan ihram umrah. Orang ni orang luar Mekah. Datang pada musim haji, katakanlah datang pada bulan Zulqa'dah, dia ambil miqat untuk berihram umrah. Dia pun pergi umrah pada musim haji. Kemudian summa qarana min amihi. Kemudian selepas selesai pelaksanaan ibadah umrahnya, dia buat haji qiran pula. Pada tahun itu juga. Pada tahun itu juga. Dia buat haji qiran pula. Jadi tadi dah berihram umrah, sudah dah buat umrah, sudah di musim haji. Lepas tu ternyata dia keluar pula daripada Mekah, dia buat haji qiran pula. Dia buat haji qiran, dia gabung antara haji dan umrah. Pada tahun itu juga. Lazimahu daman. Maka dia akan lazimlah ke atas dia 2 dam. Dam yang pertama karena berihram umrah pada musim haji, jadi dam tamattu. Kemudian yang kedua karena dia buat hajinya haji qiran, maka jadi dam qiran. Jadi 2 dam lah situ. Kena bayar double. Sebab umrahnya pada musim haji. Ni khilafan lisuki, berbeza dengan pandangan Imam Suki. Imam Suki kata kena bayar 1 dam sahaja, iaitu dam dam haji qiran tadi. Kena bayar dam haji qiran tadi. 1 dam sama saja sebenarnya nilainya, dam haji qiran dengan dam haji tamattu itu sama saja nilainya. Cuma yang tadinya seekor kambing ya jadi 2 lah kambingnya, sebab dia double kan daman. Intaha. Qultu, aku kata, ini istidrak daripada musannif. Wa hal yatakarraru dam bi takarruril umrati fi asyhuril haji amla? Apakah dam tadi akan jadi berulang-ulang? Apakah jadi berganda-ganda dengan berulang-ulangnya umrah pada bulan haji atau tidak? Jadi kalau misalnya kita umrah, katakanlah sebelum kita pergi, kita haji tamattu. Jadi sebelum kita berhaji tamattu ini, kan umrah dahulu, baru haji. Jadi masa kita umrah sebelum haji itu, kita buat umrahnya bukan sekali. Kita buat 5 kali umrah, lepas tu baru haji. Dalam musim haji. Tahun yang sama. Jadi bulan Zulqa'dah umrah. Lepas tu umrah pula. Sampai 5 kali misalnya katakanlah. Lepas tu pada bulan Zulhijjah orang pergi haji, kita pun pergi haji juga. Tu apakah damnya tu jadi berulang-ulang atau apa? Maka jawapannya wa'tamada fit tuhfati wa hasyiatil idah adam at-takarrur. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau memuktamadkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan juga dalam kitab Hasyiatul Idah, kitab Minahul Fattah, apa kata beliau? Adam at-takarrur, tidak berulang. Damnya sekali sahaja, yaitu dam haji tamattu, itu sahaja dia bayar. Walaupun umrahnya 5 kali, walaupun umrahnya 10 kali, walaupun umrahnya berapa ratus kali sekalipun sebelum dia haji, tu tetap bayarnya sekali sahaja. Tuh. Itu yang dimuktamadkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah dan juga dalam kitab Minahul Fattah.
Wa qala fin nihayati. Berkata Imam Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Walau karraral mutamatti'u li umratin fi ashhuril haji Abtarraimiyu sahibut tafqihi syarhit tanbihi bitakarrur. Ni. Dan kalau seandainya orang yang haji tamattu itu dia mengulangi umrah. Jadi bukan sekali saja dia buat umrah. Tapi 2 kali, 3 kali pada musim haji itu. Pada bulan-bulan haji itu. Maka Imam Ar-Raimi beliau memfatwakan, penulis kitab At-Tabqih Syarah Tanbih, beliau memfatwakan bitakarrur, berulang juga. Berulang juga. Jadi kalau dia 3 kali umrah sebelum hajinya, maka kena bayar 3 dam. Maknanya 3 ekor kambing lah. Kalau Imam Ibn Hajar tadi kata berulang banyak kali pun tak ada masalah. Tetap bayarnya 1 ekor kambing je. Wa abta ba'du masyayikhin nasyiri. Dan sesetengah guru Imam An-Nasyiri beliau memfatwakan, sesetengah guru Imam An-Nasyiri memfatwakan bi'adamhi, tidak berulang damnya. Artinya cukup bayar seekor kambing. Sama dengan pendapat Imam Ibn Hajar. Qala ay An-Nasyiri, Imam Nasyiri menyatakan, wa huwa zahiru. Dan itulah dia pendapat al-zahir. Al-zahir maksudnya kesimpulan daripada teks-teks, nas-nas, perbahasan para ulama sebelum Imam An-Nasyiri, yang mana mereka mentarjihkan, mereka menguatkan pendapat tidak berulang damnya. Artinya cukup bayar 1 ekor kambing sahaja. Intaha. Qala Ali Subramullusi, berkata Syekh Ali Subramullusi, qauluhu wa huwa zahir. Perkataan Imam An-Nasyiri kata itulah pendapat yang kuat. Huwal mu'tamad, itulah dia pendapat yang mu'tamad. Seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah dan juga dalam kitab Minahul Fattah. Mas'alatu ba', masalah bil faqih. Yalzamu man fatahul wukub ayyatahallala bi'a'mali umrah. Lazim, wajib ke atas orang yang keluputan wukuf. Orang ni tidak sempat berwukuf, keluputan wukuf, tak berwukuf di padang Arafah. Ayyatahallala, bahawa dia bertahallul bi'a'mali umrah, dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan umrah. Maknanya dia kena tawaf, kemudian dia kena sa'i, kemudian dia bercukur. Itu dia. Dia kena buat pekerjaan-pekerjaan umrah. Fayati bi arkaniha, maka dia mendatangkan rukun-rukun umrah itu. Ma'aniyati tahalluli, bersama dengan niat tahallul. Bersama dengan niat tahallul daripada hajinya, karena keluputan wukuf tadi kan. Biha dengan umrah tadi. Biha dengan pekerjaan umrah yang dia buat. Ma ada sa'ya, selain daripada sa'i, kalau seandainya in qaddamahu ba'da tawafil qudum, seandainya dia dah dahulukan sa'i itu selepas tawaf qudum, dia dah bersa'i dah, maka tak perlu sa'i, jadi cukup dengan tawaf dengan bercukur sahaja. Tak payah sa'i, misalnya kalau dia sudah dahulukan sa'i sebelum tawaf qudum, selepas tawaf qudum, maaf. Wala yang kalibu umratan binafsil fawad, dan tidak serta-merta akan bertukar jadi umrah dengan semata-mata tertinggal wukuf itu. Jadi bukan bertukar umrah terus, tidak. Tapi kena buat pekerjaan umrah. Kena buat pekerjaan umrah baru dia boleh bertahallul. Tidak semata-mata wala yang kalibu, dan tidak akan bertukar haji tadi jadi umrah dengan semata-mata tertinggal wukuf. Wala tujzihi an umratil Islam, dan perbuatan umrah itu dan perbuatan haji yang tertinggal wukuf itu tidak memadai untuk, tidak mencukupi untuk sebagai menjalankan kewajiban umrah di dalam agama Islam. Kan haji ini sewajib setahun, wajib seumur hidup sekali. Umrah pun juga wajib seumur hidup sekali jika mampu. Maka orang yang tidak wukuf di padang Arafah, kan dia dah buat amalan-amalan yang lain kan. Dia dah tawaf, dia dah apa sa'i, apa semua tu kan. Tapi itu tidak akan menjadi umrah secara serta-merta, dan juga tidak menjadi, tidak memadai untuk umrah sebagai menjalankan umrah yang wajib di dalam agama Islam pun juga tidak memadai.
Jadi untuk umrah Islam kena buat umrah lain lah. Macam tu. Bukan haji yang terluput wukuf tadi tu jadi umrahnya. Wa yalzamuhu, dan lazimlah ke atas dia apa dia al-qada'u fawran ma'al haji. Wajiblah dia, lazimlah dia menyegerakan mengqada. Jadi tahun hadapan dia kena qada. Haji yang dia tidak berwukuf tu dia kena qada tahun hadapan ma'al haji, bersama dengan al haji sembelihan. Dia kena bawa sembelihan. Titik. Wa in kana hajjuhu tatawuan, walaupun hajinya tu haji tatawu, walaupun hajinya tu haji sunat, tetap dia kena segera mengqadanya. Tetap dia kena segera mengqadanya. Walaupun hajinya cuma haji sunat. Ini pendapatnya Imam Ramli dengan Imam Zakaria Al-Ansari, yang disebutkan oleh Syekh Al-Bilfaqih ini. Syekh Bilfaqih ini ada pendapatnya Imam Ramli dan Syekh Zakaria Al-Ansari. Imam Ibn Hajar tak. Imam Ibn Hajar kata, kalau seandainya hajinya haji sunat, ya memang segera dia mengqada, kena segera qada. Tapi kalau hajinya haji wajib, maka itu kekal dalam atas zimmahnya dia, sehinggalah dia mampu, barulah dia pergi. Dia tidak mesti tahun hadapan terus kena pergi kalau hajinya haji wajib. Tapi kalau hajinya haji sunat, memang seperti mana pendapat Imam Ramli dan Zakaria Al-Ansari, kena segera qada pada tahun hadapan. Ini dengan syarat malam yunsi al-fawat an hasrin. Kalau seandainya keluputan wukuf itu tidak timbul daripada asbab hasrin, asbab tersekat. Kalau asbab tersekat macam sekarang ni kan tak boleh wukuf, kenapa? Disekat tak oleh masuk Arafah oleh pemerintah Saudi misalnya, oleh kerajaan Saudi. Itu kan asbab tersekat, maka itu tidak wajib segera mengqada. Tidak wajib segera mengqada pada tahun hadapan. Malam yunsi'il fawatu an hasrin, selama mana tidak berlaku itu keluputan wukuf daripada asbab disekat. Bi an uhsira, disekat, fasalaka tariqan ukhra, maka dia mengambil jalan yang lain, mencari jalan yang lain, mungkin merentas gurun Sahara atau apa, tahu-tahu papa tahul haji, tiba-tiba dah terlepas haji, ternyata sampai dekat Arafah orang dah bergerak ke Mina misalnya, dah sampai Arafah, rupanya dah 11 Zulhijjah misalnya, papa tahu terluput haji. Atau dah 10 Zulhijjah, dah lepas waktu wukuf. Terlepas wukuf. Wa tahallala bi umratin, maka dia pun akan bertahallul dengan umrah, dengan pekerjaan umrah. Fala qada'a hina idzin, maka dia tidak perlu mengqada' pada ketika itu. Li'annahu bazala wus'ahu, karena dia dah mengerahkan, mengupayakan dengan sekeupayaan dia. Karena dia dah bazala, dah mengusahakan dengan usaha dia, sekemampuan dia, sedaya upayanya dia. Okey, titik. Walau taraka ruknan ghairal wukufi, dan kalau seandainya dia itu meninggalkan rukun yang selain wukuf, misalnya dia tidak bertawaf ifadah misalnya, lam yatahallal, maka dia tidak akan bertahallul, tidak akan halal dia, tidak akan boleh bertahallul illa bil ityani bi, melainkan dengan mendatangkan itu rukun. Walau ba'da muddatin tawilah, sekalipun selepas mengambil tempoh masa yang lama. Sawa'un amkanahu fi'luhu amla, sama ada dia mampu buat atau tak mampu buat, tetap dia dalam keadaan ihram. Kahaidin, seperti orang haid yang tidak mungkin untuk bertawaf. Kahaidin lam yumkin hat-tawaf, seperti orang haid yang tidak mungkin untuk bertawaf, maka dia tetap dalam keadaan ihramnya, dia tidak akan bertahallul, itu orang haid, sehinggalah nanti dia sehinggalah dia suci, dia mandi dan boleh bertawaf, barulah dia akan boleh bertahallul selepas itu. Wala talzamul jahilul waqi'u qabla tahalluli kafaratun wala fasadun li uzrihi. Dan tidak lazimlah, wala talzamul jahila, dan tidak lazim ke atas orang yang jahil.
Al-wati'ah yang menjima istrinya, yang bersetubuh dengan istrinya. Qabla tahalluli, sebelum tahallul awal, kafaratun wala fasadun. Tak lazim dia bayar kafarat, tak lazim juga dia itu rosak hajinya. Jadi orang yang mensetubuh isteri dalam keadaan dia jahil akan hukumnya tak boleh bersetubuh itu, maka kalau dia jahil, memang jahil sungguh, memang tak tahu, maka okey, tak ada kafarat, tak ada juga rosak haji dia. Bapa li'uzrihi, karena keuzuran dia, karena sebab jahil saat ni. Intaha. Wa ibaratu tuhfati, dan ibarat daripada kitab Tuhfatul Muhtaj. Apa beliau kata? Man fatahul wuqufu bi'udhrin aw ghairihi tahallala fawran wujuban. Dan sesiapa yang keluputan wukuf dengan asbab keuzuran ataupun asbab lain daripada keuzuran, artinya sama ada dia uzur ke tak ada uzur ke, tapi yang pasti dia terluput wukuf, tahallala fawran, maka hendaknya dia segera bertahallul secara wajib. Segera bertahallul secara wajib dengan cara mengerjakan pekerjaan umrah tadi. Li'alla yasira muhriman bil haji qabla ashhurihi, supaya dia tidak menjadi orang yang berihram dengan ihram haji sebelum sampai bulan haji. Sebelum tiba bulan haji. Sebab bila dah keluputan wukuf, artinya hajinya tahun hadapan lah pula. Supaya jangan sampai dia itu jadi orang berihram haji tapi sebelum bulan haji, maka dia kena bertahallul dengan segera. Buat pekerjaan umrah dan terus bertahallul. Falawis tamarra ala ihramihi ila qabilin. Dan kalau seandainya dia berterusan dalam ihramnya dia tidak bertahallul ila qabilin sehingga tahun yang akan datang. Jadi katakanlah dia tak sempat wukuf tahun 1446, terus dia dalam ihramnya sampai tahun 1447 misalnya. Maka lam yujzihil ihramu lil hajjil qabil, maka tidak memadai ihramnya yang sekarang 1446 ni, yang dia tidak bertahallul ni, untuk haji tahun 1447, tidak memadai. Summa in lam yumkin amala umratin, kemudian jika dia tidak mungkin buat pekerjaan umrah itu, tahallala bihalkin, dia bertahallul dengan cara bercukur, summa zabhin kal muhsar, kemudian dia sembelih binatang sembelihan seperti mana orang yang diihsar, mereka bertahallul dengan cara bercukur dan menyembelih. Wa in amkanahu, dan jika dia mungkin tu buat pekerjaan umrah, falahu tahallulan, maka bagi dia 2 kali tahallul. Maka bagi dia 2 kali tahallul. 2 kali tahallul. 2 jenis tahallul. Awaluha, jenis yang pertama, biwahidim minal halqi awit tawafil madbu'i bis-sa'i in lam yuqaddimhu wa fata bi fawatil wukuf. Jenis yang pertama dengan salah satu daripada bercukur ataupun tawaf, yang diikuti tawaf itu dengan sa'i, jika seandainya dia tidak dahulukan sa'i sebelumnya, wa fata bi fawatil wukuf, dan terluput dia dengan asbab keluputan wukuf. Wasanihima, yang kedua, jenis tahallul yang kedua, dengan cara bitawafin, dengan cara dia bertawaf, wasa'yin, dan kemudian dia sa'i, wahalkin, dan dia bercukur, ma'aniyatit tahallul, bersama dengan niat tahallul. Jadi boleh, kalau seandainya dia mampu untuk mengerjakan pekerjaan umrah, maka dia boleh buat 2, sama ada boleh buat salah satu daripada 2 jenis tahallul. Yang pertama, salah satu sama ada bercukur ataupun dia bertawaf yang diikut dengan sa'i, ataupun yang kedua dengan tawaf, sa'i dan bercukur, bersama dengan niat tahallul. Hanya pekerjaan umrah secara lengkap. Wa abhamal matnu wal asar, dan matannya Tuhfah, yaitu kitab Minhaj yang ditulis Imam Nawawi, wal asar, dan juga riwayat hadis, memberikan kepahaman kepada kita annahu la yalzamuhu, bahwasanya tidak lazimlah ke atas seorang yang keluputan wukuf di padang Arafah ini untuk mabit di Mina dan juga melontar jamrah. Jadi misalnya dia datang di padang Arafah, ternyata dah 10 Zulhijjah baru dia datang ke padang Arafah. Apakah pada ketika itu dia mesti pergi Mina untuk melontar jumrah atau apa? Tak mesti. Dia tak lazim ke atas dia, tak wajib ke atas dia untuk mabit di Mina dan juga melontar
jumrah. Intaha daripada kitab Tuhfatul Muhtaj. Wa misluhu, dan yang seumpamanya itu juga termaktub dalam kitab An-Nihayah. Faidatun tu'tabaru qimatul misli, ini insyaallah pada perjumpaan yang akan datang. Masanya dah habis, sambut serah semula dekat. Al-Fadil Ustaz Rosmadi. Sila Ustaz.